more than 10,000 of it inhabited of Aceh. Tiada siapa dapat membayangkan bagaimana keadaan rakyat Pahang seramai itu dipaksa berpindah ke negeri lain dengan perjalanan dan pengangkutan yang amat sukar, termasuk berjalan kaki serta menaiki perahu selama berminggu-minggu. Penghijrahan secara paksa dalam jumlah yang besar dan melalui kekerasan dalam keadaan yang serba kekurangan sudah pasti memakan korban yang besar. Huraian ini adalah gambaran keadaan yang dialami oleh rakyat Johor sahaja. Belum lagi huraian melibatkan penduduk dari negeri-negeri lain, terutama penduduk Kedah yang turut diperhambakan dengan kejam oleh Raja Siam. Semasa Batu Sawar diserang, sekurang-kurangnya 1,000 orang penduduk Johor turut dikerah berpindah ke Aceh bersama-sama kerabat Diraja Johor. Ahli sejarah Aceh menjelaskan bahawa penghijrahan itu berlaku dalam keadaan biasa sahaja. Malah, ketibaan mereka di Aceh seolah-olah diterima dengan baik. Muhammad Jamil Yunus 2009 misalnya menulis bahawa Sultan Mahkota Alam mempunyai sikap terbuka terhadap orang-orang dari Tanah Melayu dan Patani. Malah, mereka diberikan kampung-kampung khas sebagai tempat untuk menetap. Seperti catatannya, pembesar-pembesar raja dan orang-orang yang berasal dari Malaya dibawa ke Aceh itu, mereka disantuni, diberi tempat tinggal yang juga diberikan daerah perkampungan yang disukai seperti Kampung Kedah, Kampung Pahang, Kampung Perak, Kampung Patani dan Kampung Johor. Walau bagaimanapun, korban dari polisi takluk dan paksa pindah tidak dinyatakan oleh ahli sejarah tersebut. Kesan migrasi penduduk dari negeri-negeri Melayu di semenanjung Tanah Melayu ini masih jelas kelihatan hingga ke hari ini. Misalnya, sebahagian besar penduduk Pulau Kampai, yakni Aru dan Tamiang, sehingga kini masih bertutur menggunakan bahasa Melayu, dialek Kedah. Di Bandar Aceh sendiri, terdapat kawasan yang dipanggil Kampung Kedah dan Pasar Kedah. Penduduk Tamiang dan Pulau Kampai juga meneruskan adat istiadat perkahwinan, keraian dan kematian sama seperti adat istiadat Melayu Kedah, kerana mereka berada dalam kelompok yang besar, menyebabkan penyerapan terhadap budaya tempatan sukar berlaku walaupun mereka telah lama berada di sana. Sebaliknya, Tun Sri Lanang dilantik oleh Sultan Iskandar Muda Mahkota Alam sebagai pembesar atau raja bagi negeri Samalangga dalam salah satu kawasan dalam negeri Aceh. Pemasyhuran tersebut dilakukan dalam istana dengan disaksikan oleh pembesar lain termasuk ulama ternama Aceh. Mulai hari itu, Tun Sri Lanang telah memerintah Samalangga antara tahun 1615 hingga 1659. Pelantikan Tun Sri Lanang menunjukkan bahawa Sultan Iskandar Muda Mahkota Alam adalah seorang yang berfikiran terbuka dan sanggup menerima orang luar sebagai anggota pemerintahnya. Sama dengan amalannya yang mengumpulkan ulama dari semua negara Islam seperti Semenanjung Arab untuk memakmurkan Aceh sebagai serambi Mekah. Bukti ini menunjukkan bahawa Mahkota Alam menerima pembesar-pembesar Melayu untuk berkhidmat di Aceh berdasarkan semangat seagama, serumpun bangsa dan sudah tentu yang paling penting ialah mempunyai ketokohan tanpa prasangka dan semangat kedaerahan yang menebal serta sesama etnik yang tidak memberi faedah langsung. Sama seperti yang diamalkan oleh Sultan-Sultan Melaka, Mahkota Alam turut menerima pendatang asing sekalipun tidak berasal dari rumpun Melayu. Baginda dengan hati terbuka menerima orang Arab, Keling, Cina, Turki sebagai penduduk tetap Aceh. Setiap bangsa ini tinggal di kawasan penempatan tersendiri
dan berlaku toleransi antara kaum yang sangat hebat melalui perkahwinan campur dengan penduduk Aceh. Oleh sebab itulah mengapa banyak nama negeri dari tanah Melayu berada di negeri Aceh